Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Sambungan hadis yang ke dalam bab siwak. Bab siwak hadis yang ke-19. Hadis yang ke-19. Hadis yang ke-19 ini mungkin dalam kitab lain 20 ataupun 18 dan sebagainya. Anna Aisyah radhiyallahu anha qalat dakhala Abdurrahman ibnu Abi Bakr as-Siddiq an-Nabi ala an-Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana musnidatuhu ila sadri wa ma'ahu Abdurrahman siwakun ratbun yastannu bihi fa'abaddahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basarahu fa'akhadtu siwak faqadamtuhu wa tayyabtuhu thumma dafa'tuhu ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fastanna bihi fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istanna istinanan ahsana minhu fama 'ada an faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadahu أو إصبعه ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثا ثم قضي عليه وكانت تقول مات بين حاقنتي وذاقنتي وفي لفظ فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك فقلت آخذه لك فأشار برأسه أن نعم. هذا لفظ البخاري ولمسلم نحوه. Hadis yang ke-19 ini daripada Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata, pernah satu kali Abdurrahman bin Abi Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhuma masuk berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku masa tu dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersandar ke dadaku dan bersama dengan Abdurrahman siwak adanya kayu sugih ratbun yang masih lagi baru yastannu bihi dia bersudi dengan kayu sugi itu. Fa'abaddahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basarahu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandangkan pemandangan mata dia tengok atas bawah lah. Tengok ke arahnya Abdurrahman bin Abi Bakar as-Siddiq ni. Maka Aisyah pun sedarlah masa tu Nabi sallallahu alaihi wasallam nak kepada sugi itu. Fa akhadtu siwak
Lalu aku pun ambil lah. Aku ambil lah kayu sugi itu. Faqadamtuhu, lalu aku kunyahkan ia. Wa tayyabtuhu, dan aku elokkan ia. Summa dafa'atuhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku berikan ia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fastanna bihi, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersugi dengannya. Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istanna istinanan ahsana minhu. Tidak pernah lagi aku melihatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersugi yang lebih elok daripada itu. Fama ada, maka kemudiannya an faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selesainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan sugi itu, rafa'a yadahu, dia angkat tangan dia. Ataupun syaknya rawi, isba'ahu, angkatnya jari dia. Summa qal, kemudian dia pun kata, fir rafiqil a'la, fir rafiqil a'la, fir rafiqil a'la. Itu Nabi SAW memohon pada Allah Ta'ala supaya dapat bersama dengan teman yang tertinggi. Nabi doa 3 kali. Nah, ini seperti mana yang kita dah baca dah dalam tafsir, yang mana siratal ladzina an'amta alaihim, tafsir kepada orang-orang yang Allah Ta'ala bagi nikmat ke atas mereka itu, iaitu di kalangan nabiyyin, was-siddiqin, was-syuhada'i, was-salihin. Wa hasuna ulaika rafiqah. Itu lafaz dia. Dan yang terbaik untuk jadikan teman rapatnya mereka inilah. Inilah yang terbaik. Jadi doa Nabi SAW ini kesimpulan kepada supaya Allah Ta'ala bagi nikmat berterusan. Mendapatnya rafiqil a'la. Nabi menyebutnya 3 kali. Summa qudiya alaihi. Kemudian selepas pada itu Nabi SAW mati. Diwafatkan oleh Allah Ta'ala ketika itu di atas pangkuannya Aisyah. Wa kana taqul, Aisyah berkata, mata baina haqinati wa daqinati. Dia mati di pangkuan. Haqinati wa daqinati, di antara kawasan haqinah aku. Haqinah ni mana pangkuan. Daqinah itu maknanya di kawasan dekat dengan inilah. Mana betul-betul di pangkuan. Ya, Aisyah. Nabi SAW meninggal. Dalam lafaz lain ada sebut, dalam riwayat, lafaz ini adalah lafaz Bukhari yang disebut di sini. Lafaz dia berbeza sedikit. Aku melihatnya iaitu Nabi SAW melihat ke arah Abdurrahman. Maka aku pun tahulah dia suka kepada sugi itu. Dia suka pada bersugi. Dia inginlah. Dia sangat ingin pada bersugi. Lalu aku pun kata, Aisyah kata, akhudulaka, nak aku ambil kau untuk kamu. Fa asyara bi ra'sihi an-na'am. Maka dia isyaratkan dengan kepala dia yang memberi maksud ya. Macam angguk lah. Angguk, kata ya. Ini adalah lafaznya Al-Bukhari dan lafaz Muslim nahwuhu. Semakna. Lafaz Muslim semakna lah. Sini. Melalui hadis ini, nak beritahu Nabi SAW last hidup dia, mana paling akhirnya hidup Nabi SAW adalah menyuci gigi dia, membersihkan gigi dia, bersugi. Maka sini sebagai isyarat lah untuk beritahu kepada kita semua bahawasanya Nabi SAW saat akhir pun Nabi SAW suka bersugi.
mana suka membersihkan mulut dia, gigi dia. Jadi ini nak beritahu sunnah yang sangat dicintai oleh Nabi SAW. Sunnah gosok gigi. Maka ini juganya perlu diambil beratnya kepada orang-orang yang beriman. Mana kita semua sekali mesti kena ambil berat lah untuk gosok gigi. Kerana untuk gosok gigi ni sebenarnya kali kita nak bermunajat dengan Allah Ta'ala sentiasa, kan? Itu nak berdoa minta kepada Allah Ta'ala sentiasa. Jadi kadang-kala tu mulut kita tu berbau. Jadi bila ada berbau tu, pastikan mulut kita tu tidak bau. Macam kita nak bercakap dengan orang lain, kita nak bercakap dengan orang, mulut busuk, kan? Maka kita sendiri pun rasa tak sedap. Orang yang nak dengar apa yang kita cakap pun jadi terganggu kerana busuknya mulut kita itu. Mana perlu dipastikan. Saya ingat lagi masa belajar dulu dengan Maulana Umar Faruqi, dia ada beritahu, saya nak pesan kepada kamu, bila sampai hadis pasal siwak ni, dia selalu pesan. Mana dia pesannya, dia kata, lebih-lebih lagi lah kita orang yang belajar alim, dia kata. Belajar alim. Dia kata tak sama orang belajar alim, orang belajar hafiz. Orang belajar hafiz saja ni kadang-kadang tak gosok gigi pun macam malah, dia kata. Tapi kita ni beza. Kita orang yang ngaji alim ni kena ambil berat sikit pasal gosok gigi. Kemudian dia kata lebih-lebih lagi bila kita dah kahwin, dia kata. Bila kita dah kahwin, dia kata, sebelum kamu masuk rumah tu, gosok-gosoklah gigi. Dia kata. Sebelum kamu jumpa dengan isteri kamu, hendaklah kamu gosok gigi, dia kata. Biarlah dia bau daripada mulut kita tu, biarlah bau yang enak, bukannya bau yang busuk. Maka lebih-lebih lagi lah paduan ini kepada orang yang dah kahwin, yang duduk dekat-dekat dengan orang, maka kena pastikan sentiasa gosok gigi. Dan begitu juga panduan daripada Nabi SAW di sini. Nabi SAW dekat dengan isteri dia, Aisyah. Dan Nabi SAW bila ternampaknya Abdul Rahman itu, adik-beradiknya Aisyah juga Abdul Rahman itu, bin Abi Bakar As-Siddiq, adiknya Aisyah, yang mana dia tengok tu, dia pun kena, dia pun teringat, kata nak sugi jugalah maknanya. Tu pun dia tak cakap apa, dia tengok je. Aisyah bila tengok tu, dia dah faham bahawasanya ini nak lah tu, nak sugi lah tu, nak gosok gigi lah tu. Maka Aisyah pun tanya, nak kah? Nabi pun angguk kata nak, maka Aisyah pun bagi. Dan daripada hadis ni juga, kalau kita tengok dalam riwayat-riwayat lain yang disebut dalam kitab-kitab sunan yang lain, dia letak sini bab, antaranya bab bolehnya kita berkongsi kayu sugi. Berkongsi kayu sugi. Mana bolehnya kayu sugi itu diguna, orang lain guna, berkongsi itu boleh. Dibolehkan berkongsi dalam bersugi. Lebih-lebih lagi suami isteri dibenarkan untuk berkongsi. Dan sininya Aisyah sini juga yang nak beritahu kekuatannya hubungan Nabi SAW dengan Aisyah, yang mana Aisyah sini menggigitnya kayu sugi itu, dan gigit, lumatkan supaya lembutnya berusnya kayu sugi itu. Maka lepas dibersihkan apa semua sekali itu, diserahkan kepada Nabi SAW. Maka hubungan itu kuatlah antara Nabi Muhammad SAW dengan isteri dia yang tercinta, iaitu Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian lagi daripada hadis ini nak ajar kepada kita satu lagi yang biasa berlegar di kalangan masyarakat. Masyarakat awam ni biasanya, saya dulu pun, masa saya mula-mula belajar dulu pun biasa jumpa yang didakwa oleh masyarakat, Nabi nak mati ni Nabi sebut ummati, umatku. Gitulah umpamanya. Tetapi tidak, yang lafaz yang sahih, Nabi SAW nak mati bukan sebut ummati, bukan sebutnya umat aku.
Yang Nabi sebutnya adalah doa fil rafiqil a'la, dan semakna dengan lafaz inilah. Mana minta Allah Ta'ala supaya gabungkan dia tu bersama dengan orang yang mendapat kemuliaan rafiqil a'la ni lah. Jadi berbeza dengan riwayat-riwayat yang masyhur di kalangan orang Melayu lah. Yang mana orang Melayu ambil hadis, kadang-kadang ambil hadis mana-mana untuk sedapkan cerita. Kadang-kadang dalam ceramah-ceramah ustaz-ustaz tertentu tu, saya dengarnya dia sebutnya cerita pasal umati-umati ni. Dan banyaklah saya ingat dengar dulu. Cuma sekarang ni je mungkin saya jarang dengarnya ustaz-ustaz duduk mengajar. Mungkinlah kalau sekarang ni dah tak ada. Tapi tak tahulah kalau antum semua dapat dengar mereka pun beritahu umati-umati, maka kalau bolehnya tegurlah mereka ni, kerana itu satu kesalahan yang sebenar sekali adalah bukan umati-umati yang disebut oleh Nabi SAW, tetapi yang disebutnya fil rafiqil a'la. Ada dibahas panjangnya oleh ulama-ulama yang menyebut tentang ini, tapi saya tak nukilkan sinilah. Ada dia bahas panjang kenapa tidak Nabi SAW tak sebutnya umati-umati itu, dibahas macam-macam jugalah oleh ulama-ulama hadis. Cuma saya tak bahaskan di sinilah. Jadi Rafiqul A'la, kalau nak tahu yang Rafiqul A'la, tengok dalam surah An-Nisa ayat 69. Itu boleh tengok sendirilah dalam surah An-Nisa. Alladziina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Itu hadis. Itu ayat. Habis itu hadis yang ke-20, an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa yastaku bi siwak ratbin qala wa tarafu as-siwak ala lisanihi wa huwa yaqul wa siwaku fi fihi ka'annahu yatahawwa. Daripada Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dia berkata, aku datang berjumpa dengan Nabi SAW. Nabi SAW ketika itu sedang bersugi dengan kayu siwak, kayu sugi yang ratbin, yang masih lagi baru. Ratbin ni masih lagi barulah, masih lagi basah. Mana masih lagi segar lah, bukan yang jadi kering. Sebab kering kurang dah khasiat dia tu. Kalau dia berkata, wa tarafus siwak ala lisanihi, hujungnya kayu sugi itu di dalamnya lidah dia, masuk dalam lidah dia. Wa huwa yaqul, sambilnya dia bunyi menyebut bunyi menyebut ni maknanya Nabi SAW menjolok masuk hingga ke halkum lah, supaya keluarnya lendir-lendir yang ada di halkum itu. Wasiwaku fi fihi, dan siwak tu masih lagi di dalam mulut dia. Masuk lagi di dalam mulut dia. Ka'annahu yatahawwa, seakan-akan dia itu ingin muntah. Ingin muntah, ingin jeluak. Orang panggil jeluak lah. Jeluak ni mana keluarnya muntah tapi dengan bunyi. Bukan muntah yang keluarnya bunyi saja. Itu dia panggil yatahawwa. Qai ini maknanya muntah. Yataqayyu, yataqayyu tu itu maknanya memuntahkan, tapi yatahawwa sini makna dia membunyikan seakan nak muntah, tapi tidak muntah, gitu makna dia. Ini dah beritahunya di sugi ini Nabi SAW gosok gigi sehingga ke dalam-dalam, kan? Sehingga kan sampai kepada hujung-hujung lidah dia, masuk ke dalam itu sehingga keluarnya lendir-lendir lah maknanya. Lendir-lendir yang kita baru bangun tidur apa semua sekali, itu dapat dikeluarkan. Cuma untuk buat gini ketika di dalam bulan Ramadan, ketika dalam puasa itu
perlu berhati-hati, tidaklah sampai kuat sangat sehingga boleh jadi termuntah. Itu kena hati-hati. Jadi kalau orang dah biasa, mungkinlah tak mengapalah, maknanya itu tidak mengapa sehingga tidaklah sampai nak muntah sangat. Tidak, sebab dia dah biasa. Tapi kalau orang yang tak biasa, boleh menyebabkan termuntah, maka itu tak boleh. Tak boleh sekiranya bagi orang yang tak biasa. Jadi kalau orang yang tak biasa, sikit-sikit sudahlah. Kalau yang tu, boleh juga ke dalam-dalam sikit, cuma janganlah dasar sangat sehingga bolehnya masuk terus ke dalam, kan? Ke dalam perut, kan? Itu tidak bolehlah bagi orang yang puasa. Cuma ya tahawak sini masuknya bungkus gigi sehingga ke dalam tu untuk dalam bulan puasa, ketika siang hari di bulan puasa, itu kena hati-hati sikit lah. Itu kena berhati-hati sikit. Maka seeloknya tidak buatlah kalau untuk siang hari Ramadan. Kalau buat bangun tidur pada waktu sahur, kalau nak buat gini, itu mendapatilah sunat. Dan sini hadis nak beritahu disyariatkanlah menggunakan kayu sugi. Kayu sugi itu disyariatkan. Kalau tak ada kayu sugi, gunalah buah gigi. Kalau tak adanya kayu sugi itu, guna ubat gigi, kayu sugi pun tak mengapa juga. Itu pun salah satu pilihan lah. Kita cari Colgate ke apa ke yang ada siwak atau ubat gigi siwak ke, silakan lah. Kerana adalah khasiat-khasiat dia tu yang dikaji, yang mana adalah hikmah di sebaliknya yang Nabi SAW suka buat. Dan juga bergosok gigi. Menggosok gigi ini termasuk juga ibadah. Kena ingat, gosok gigi ini termasuk dalam bab ibadah juga. Termasuk dalam bab mendekatkan diri pada Allah Ta'ala juga dengan cara kita menggosok gigi. Maka bukan amalan biasa lah bab gosok gigi. Jadi sebab tu kalau paling-paling tidak pun kita kurang amal, paling kurang pun kita gosok gigi, dengan gosok gigi pun banyak dah. Kita bolehnya pahala situ. Jadi siang hari di bulan Ramadan, sebahagian ulama memakruhkanlah untuk selepas daripada subuh untuk kita gosok gigi, tapi yang benarnya dibolehkan saja untuk kita gosok gigi, tak kira lah pada waktu mana-mana saja, waktu sebelum daripada solat, waktu sebelum daripada berwudu, boleh je kita gosok gigi kemudian kita berwudu. Cuma kena hati-hati, tidaklah sampai kita buat yang hadis yang ke-20 ini sehingga sampai kita masuk ke dasar dalam-dalam tu, yang mana kemungkinan boleh jadi terbatalnya puasa kita. Itu kena hati-hati. Dan hadis ini juga nak beritahu digosoknya bukan sekadar gigi, gusi, dan termasuk juga lidah. Termasuk juga dibersihkan lidah itu. Mana ketika kita gosok gigi itu, pastikan juga kita membersihkan juga lidah kita dan juga hujung-hujung lidah kita yang sebelah dalam. Ujung yang sebelah dalam, itu pun juga disyariatkan kepada kita. Jadi bukan semata-mata kata gosok gigi saja, bahkan kita gosok juga gusi-gusi, dasar-dasar dalamnya, mulut-mulut kita semua sekali, termasuk juga lidah. Gitulah panduan yang ada di dalam hadis. Lepas tu bila kita beramal dengan hadis itu dah cukup banyak dah. Amalan-amalan untuk jaga kesihatan tu dah banyak dah kira-kira. Habis itu bab al-mash al-khuffain, bab menyapu di atas dua khuf. Menyapu di atas dua khuf. Khuf ni biasa tidak digunalah di tempat kita ni. Tempat kita Malaysia ni tidak diguna khuf. Sebab khuf ni sejenis stokin yang tebal. Stokin yang tebal. Kita panggil stokin yang tebal lah, senang nak beritahu. Ataupun kita panggil pembalut kaki lah. Pembalut kaki tu nampak macam kuno sangat bahasa dia tu. Jadi kira-kiranya stokin lah. Stokin. Stokin pula bukan sebarang stokin. Stokin sini adalah stokin yang tebal.
Stokin yang tebal, kebiasaannya payahlah nak masuk air. Tebal dia tu payahnya nak masuk air. Tapi kalau rendah dalam air, masuk juga sebab dia bukan kasut, kan? Dia bukan kasut yang kali air, kan? Mana masuk jugalah. Jadi, macam-macam lah ta'arif di kalangan ulama. Ada yang kata tapak dia mesti tak masuk air. Tapak dia dan juga atas permukaan dia itu tidaknya masuknya air. Tapi paling kurang pun yang tapak dia tu tak masuknya air pun dipanggilnya khuf juga. Dia kata. Tapi yang benarnya seperti mana jorab, perkataan jorab juga disebut dalam hadis, yang mana antara yang sahih juga Nabi SAW menyapu di atas stokin tebal. Stokin tebal pun yang sabit juga. Stokin tebal ni kita terjemah untuk lafaz stok yang lebih nipis daripada khuf. Yang lebih nipis daripada khuf, kita panggil stokin tebal lah. Stokin nipis tu tidak boleh. Stokin nipis yang biasa itu tidak boleh lah. Yang kadang-kadang boleh nampaknya warna kulit apa semua sekali itu tidak boleh lah. Jadi yang dimaksudkan khuf sini sama ada stokin tebal ataupun stokin yang lebih tebal daripada yang lebih tebal. Gitulah. Jadi senang-senang awak Google lah khuf tu kan, sebab jarang diguna tempat kita. Jadi untuk kita kiaskan boleh guna, untuk kita boleh guna kalau kita pakai kasut, pakai kasut, dan kita boleh kiaskan sekiranya kita pakai stokin yang tebal. Boleh. Kemudian yang koyak-koyak sedikit-sedikit itu tak mengapa. Itu memang kebiasaan lah. Di zaman dahulu pun memang koyak-koyak juga. Zaman sekarang pun adanya koyak-koyak, itu biasalah bila kita selalu guna. Benda tu akan koyak-koyak, itu biasalah. Maka koyak-koyak yang sedikit-sedikit itu tak mengapalah. Masih lagi termasuk yang dibenarkan untuk sapunya khuf. Jadi yang disyariatkan sini bukan hadis yang biasa lah, mana bahkan hadis ini hadis yang mutawatir tentang menyapu di atas khuf. Menyapu di atas khuf ni hadis-hadis yang mutawatir. Cuma di tempat kita ni jarang digunalah. Jarang orang kita guna mungkin kerana orang kita sebab tak ada musim sejuk, sebab tu tak berapa penting sangatlah pasal ni. Tapi bagi orang yang sakit, biasa dia selalu pakainya stokin-stokin, kan? Stokin-stokin yang tebal, kan? Maka yang pakai stokin-stokin tebal itu dibenarkan untuk dia menyapu di atas stokin tebal itu. Kemudian yang disyariatkan lagi bukan stokin tebal saja, bahkan dalam hadis yang lain ada beritahu termasuk juga di atas pembalut kepala. Pembalut kepala pun kita bolehnya menyapu di atas pembalut kepala sebagai ganti kepada menyapu kepala. Begitu juga menyapu khuf ini sebagai ganti kepada basuhnya kaki. Ini sebagai ganti basuh kaki. Jadi penutup kepala macam orang pakai tudung, orang pakai serban, orang pakai pembalut ataupun orang Kelantan panggil semutar, pakai semutar. Apa saja semutar yang kita pembalut kepala, boleh saja diringkat, boleh saja kita menyapu untuk gantinya sapu kepala kita. Begitu juga dengan kaki. Untuk basuh tu kita tak basuh kaki kerana kita tak cabutnya stokin yang tebal itu ataupun khuf itu, tetapi kita hanya menyapu di atas permukaannya saja. Itu tapi tetap ada syarat lah. Syarat dia nanti kita belajar dalam hadis selepas pada ni akan diberitahu syarat-syarat dia lah. Hadis yang ke-21, kita sambung selepas pada ni sebab masa dah nak habis dah. Okey, kita sambung lepas ni sekejap. Sekali lagi saya baca. Keluar, masuk balik.